Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Perlawanan ke-20. Memang hebat, satu keputusan yang hampir sama sewaktu Sabah bertandang ke Stadium Pulau Pinang. Diakhiri dengan satu keputusan yang cukup bagus dan jaringan yang cukup memuaskan lah. Sebelum tu guys, ini adalah prediction yang telah aku berikan kepada kamu pada video sebelum ni, head to head untuk perlawanan tiada dua pasukan ni, di mana aku telah memberi advantage yang cukup baik untuk Sabah FC itu sebanyak 20% to 60% dan 40% untuk pasukan Pulau Pinang, dan terbuktilah alhamdulillah prediction aku menjadi untuk perlawanan ni. Dan kepada siapa yang telah memberi komen pada video sebelum ni, terima kasih banyak. Ada yang kena, macam ada yang kenal aku tengok tu. Apapun aku tidak akan membuat perkongsian untuk siapa-siapa yang berjaya meneka result perlawanan ni lah. So okay, kita teruskan lagi dengan isi penting untuk video ni. So ini adalah keputusan terakhir yang telah berlaku pada perlawanan semalam. 4 gol berjaya dilakukan oleh pasukan Sabah FC. Jaringan daripada 4 pemain yang berbeza, dan juga 1 gol untuk Pulau Pinang. Ini pun memang apa yang berlaku pada perlawanan tersebut agak merisaukan jugalah sebenarnya. Tapi alhamdulillah pada separuh masa kedua dan juga ada insiden yang telah berlaku memberikan advantage lebih kepada Sabah untuk membawa pulang 3 mata pada perlawanan ini. Dan ini adalah kedudukan Liga sekarang guys. Top 5 kebanyakannya telah melalui sebanyak 20 perlawanan. Kalau Negeri Sembilan tidak cancel, tidak postpone perlawanan ni, Negeri Sembilan pun akan melalui 20 perlawanan juga. Itu sewaktu mereka akan menentang Kedah. Dan kalau kita tengok dari segi mata di situ, kita masih belum selesa. 2 perlawanan yang bakal kita lalui, iaitu menentang Pahang dan juga JDT, adalah merupakan satu perlawanan yang cukup besar untuk pasukan kita. Pahang tidak boleh dipandang ringan juga, dan JDT of course kita akan beraksi di stadium mereka. Aku rasa semua orang tahulah apa akan berlaku pada perlawanan, especially untuk JDT itu. So starting 11 yang telah diturunkan oleh OKS memang agak berbeza pada perlawanan ini. Kita nampak di situ Tanah Balan kali lagi, kalau aku tak silap macam ini kali kedua dia berada di bahagian sub untuk perlawanan ini, dan kita tidak melihat situ kelibat Jackson dan juga Riza Ghazali. Ya, Jackson injured, Riza Ghazali adalah dilayangkan cut pada perlawanan sebelum ni. So digantung beberapa perlawanan. So a few rotation lagi telah dilakukan oleh OKS, di mana sekali lagi meletakkan Badrul Bakhtiar selaku penyerang utama untuk perlawanan ni, dan disupport oleh Sadil dan juga Taiki. Walau macam mana pun untuk bahagian midfield kita tidak melihat Gary Steven Robert juga beraksi untuk perlawanan ni. So midfield kita dikemudi oleh Stuart Wokin dan juga Pak Tisu, dan pertahanan kita of course ini muka yang sama jugalah. Itu Dominic Tan, Alto dan juga Wilson. Tidak dilupakan juga Nazirul Naim. So okay guys, seringkas apa yang berlaku pada perlawanan ni. Aku cuma tengok ulangan saja, aku tidak dapat tengok live pada perlawanan tu. Aku bekerja. Tapi daripada apa yang aku nampak di sepanjang perlawanan ni, boleh dikatakan Sabah lebih mendominasi perlawanan ni, di mana sekali-sekala ada juga Pulau Pinang membuat beberapa gerakan yang bagi aku cukup berbahaya, yang boleh menggegarkan gawang pasukan Sabah. Tapi untuk separuh masa pertama, dan aku anjak lagi ke separuh masa kedua, orang yang ingin aku beri kredit di sini ialah Apek. Okay? Apek adalah antara individu yang menjadi punca kemenangan pasukan Sabah pada perlawanan ini, kerana beberapa percubaan, walaupun tidak banyak percubaan yang dilakukan oleh Pulau Pinang, tapi kalau Apek tidak beraksi atau tidak dapat melihat bola itu dengan lebih awal, berada di kedudukan yang sepatutnya, besar kemungkinan Pulau Pinang juga akan berjaya melakukan beberapa gol dalam perlawanan itu. So kredit aku berikan untuk Apek pada perlawanan ini lah. Dan untuk pertahanan Sabah, bila aku tengok dengan ketiadaan Jackson ni, ada agak kucar-kacir sikit lah, di mana bila aku tengok dari segi positioning, Dominic Tan yang mengetuai bahagian defender kita, okey jugalah cara dia atur defender apa semua tu, nak mantap juga. Gandingan dia dengan Alto dan juga Wilson Baltuel cukup meyakinkan pada perlawanan ini. Although beberapa gerakan yang dilakukan Pulau Pinang juga berjaya menembusi, dan juga beberapa pain tidak dikawal. Ini benda yang kita lihat sewaktu menentang Terengganu, tapi kita lucky enough pasal Penang merupakan bukan pasukan macam orang sehebat Terengganu ataupun Selangor. Kalaulah pasukan yang kita menentang, kita lawan pada malam tersebut adalah Selangor ataupun JDT ataupun Terengganu, sudah pasti beberapa kesilapan yang telah dilakukan oleh defender Sabah tu boleh membuahkan hasil untuk pasukan Pulau Pinang lah. Macam pun kita terselamat daripada keadaan tersebut. Selepas tu guys, Pak Tisu kita tengok di sini, dia macam lebih berada membantu bahagian defender. Aku faham ini mungkin strategi yang telah dilakukan oleh OKS untuk membantu
pasukan pertahanan Sabah pada perlawanan ini, dan aku tengok berhasil juga lah, walaupun Pak Tiso sendiri pun antara player yang membuat beberapa kesilapan, hantaran-hantaran beliau pun ada yang tidak sampai, tapi at least dia meringankan lagi beban untuk pertahanan pasukan Sabah. Dan seterusnya Stewart Wilkins sekali lagi ditugaskan sebagai advance player maker pada perlawanan ini kerana Badrul Bakhtiar diletakkan selaku striker utama. So ini benda yang aku bincangkan pada sebelum ni, di mana aku masih lagi teringin untuk melihat Badrul Bakhtiar berada di posisi Stewart Wilkins untuk menggerakkan bahagian tengah pasukan Sabah. Tapi unfortunately kita kena tahu even Jose Embalo pun sudah tidak ada dalam senarai pasukan Sabah FC. Kabarkan, aku rasa memang betul jugalah, dia telah kembali ke Portugal untuk mendapat rawatan lebih lanjut injury beliau. So maksudnya untuk baki dua perlawanan kita memang tidak akan melihat Jose Embalo lah, kemungkinan Piala Malaysia insyaAllah kalau dia sempat pulih. Memang perlu jugalah Jose Embalo ni, kerana Jose Embalo tiada, Amri Yahya pun tidak boleh turunkan 90 minit pada tiap perlawanan. So perlu dikorbankan Badrul Bakhtiar untuk bagian hadapan. Rotation. Kita nampak juga pada perlawanan ini rotation yang dilakukan oleh OKS meletakkan Badrul dan juga Amri. Pada separuh masa pertama Badrul, separuh masa kedua Amri. Lebih kurang begitulah yang aku nampak rotation untuk bahagian serangan pasukan Sabah. Walaupun meletakkan Badrul pada posisi tersebut ataupun Amri Yahya tidak juga menjanjikan kekerapan gol yang sepatutnya kita miliki daripada perlawanan ini, tapi at least ini sejalan yang kita ada dan OKS perlu utilize benda ni. Dan Alhamdulillah perancangan OKS untuk perlawanan itu menjadi kerana Badrul telah menjaringkan gol di separuh masa pertama. Pada separuh masa kedua pula guys, kita nampak di sini Penang telah beraksi dengan 10 orang, satu pemain dilayangkan kad merah. So di sini kita nampak juga sebenarnya bagi aku Penang masih boleh beraksi dengan bagus untuk separuh masa kedua ni walaupun beraksi dengan 10 orang. Beberapa gerakan juga, beberapa serangan juga telah dilakukan oleh Pulau Pinang. Agak menakutkan jugalah kemampuan gerakan tersebut untuk menjaringkan gol juga nampak di situ. Tapi again, kredit sekali lagi untuk Apek. Pada separuh masa kedua ni beliau masih berjaya mengekalkan fokus beliau untuk menjaga gawang pasukan Sabah walaupun dibocori. Walaupun telah dibocori menjadikan kedudukan satu sama. Ini waktu gol itu dilakukan aku macam ala please janganlah macam ni, aku bilang. Ini opportunity yang cukup bagus sudah untuk kita kutip tiga mata. Kenapa macam ni pula? Tapi dalam jangka masa yang singkat, hasil daripada free kick yang dilakukan oleh Sadil berjaya ditanduk masuk oleh Pak Tisu. Walaupun ada tentangan daripada pasukan Pulau Pinang yang menyatakan bahawa Pak Tisu berada dalam kedudukan offside. Kalau aku tengok ulangan video tu macam jugalah, tapi dia kamera tu berada dari satu angle yang bukan center. So cuma referee, linesman yang nampak pada perlawanan tu. So itu yang membuatkan linesman nampaklah, aku rasa linesman nampak itu Pak Tisu bukan berada dalam kedudukan offside. Tapi kalau kita tengok ulangan tu seolah-olah berada dalam kedudukan offside. Dan seterusnya beberapa lagi jaringan telah dilakukan pada perlawanan tersebut. Jaringan yang telah dilakukan oleh Pak Tisu itu adalah merupakan jaringan bagi aku yang mematahkan semangat Pulau Pinang sudahlah beraksi dengan 10 orang. Lepas tu jaringan kedua lagi daripada Sadil tu, itu adalah merupakan jaringan penamat untuk Pulau Pinang lah bagi aku. Dan luka Pulau Pinang ditambah lagi apabila Stewart Wilkins menjaringkan gol yang keempat untuk pasukan Sabah. So again seolah-olah nampak Pulau Pinang boleh mampu untuk mengikat Sabah untuk mendapat satu mata pada perlawanan tersebut. Tapi unfortunately pertukaran yang telah dilakukan oleh OKS mengeluarkan beberapa pemain utama dan memasukkan beberapa pemain gantian menunjukkan di sini OKS masih lagi masih lagi bernafsu untuk melakukan sesuatu pada perlawanan tersebut. Dan beberapa pemain utama telah diganti seperti Badrul, Farhan dan juga Taiki telah dikeluarkan pada separuh masa kedua. Faham juga perlu untuk merehatkan permain ini kerana again perlawanan seterusnya adalah merupakan perlawanan yang cukup sengit menentang Pahang di Stadium Pahang sendiri. So idea yang bagus untuk merehatkan pemain tersebut dan juga idea yang bagus untuk memasukkan ketiga pemain tersebut pada separuh masa kedua, di mana mengekalkan lagi stamina pasukan Sabah untuk memburu gol seterusnya, dan memang berhasillah pada perlawanan tersebut. Okey guys, jadi itulah dia serba ringkas untuk apa yang aku nampak pada perlawanan tersebut, dan diakhiri dengan keputusan 4-1, 3 mata yang cukup bermakna, 3 mata yang sepatutnya memang milik kita untuk perlawanan ini, at least untuk cuba meneruskan saingan top 3 untuk pasukan Sabah pada musim 2022 ni.
So okay guys, letakkan komen kamu di ruang komentar di bawah. Aku juga mau tahu apa pendapat kamu mengenai perlawanan ini. So sehingga kita berjumpa lagi pada perlawanan seterusnya atau video seterusnya. Assalamualaikum.